Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azizi Harun. Ini berita tengah malam. Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP yang berakhir 31 Ogos ini dilanjutkan sehingga 31 Disember depan. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata adalah menjadi keutamaan kerajaan pada masa ini untuk mengenal pasti kluster yang mungkin wujud dalam negara dan mengambil tindakan segera untuk menghalang jangkitan dalam komuniti. Kerajaan telah memutuskan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan dilanjutkan sehingga 31 Disember 2020. Dengan pelanjutan tempoh PKPP, tindakan penguatkuasaan di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 ataupun Akta 342 masih boleh diambil. Ini adalah untuk memastikan semua pihak mematuhi prosedur operasi standard dan protokol kesihatan yang ditetapkan. Menurut beliau, berdasarkan perkembangan peringkat global, Malaysia akan melalui satu tempoh yang agak lama sebelum bebas sepenuhnya daripada COVID-19. Sementara itu, Perdana Menteri menyokong cadangan Kementerian Kesihatan untuk menaikkan kadar kompaun bagi kesalahan mengikut Akta 342 sekurang-kurangnya 2 atau 3 kali ganda dari kadar sekarang. Dalam soal kuarantin wajib bagi rakyat Malaysia yang pulang ke tanah air pula, Tan Sri Muhyiddin menegaskan ia akan terus dikuatkuasa manakala pelancong asing masih tidak dibenarkan masuk ke negara ini. Negara kita masih berhadapan cabaran getir dalam menangani wabak COVID-19, mengambil kira virus ini masih menular secara aktif di seluruh dunia. Dan melihat kepada kes-kes yang berlaku di luar negara, virus ini bukan saja aktif, malah menular secara cepat pada skala yang besar. Saya sedar bahawa kita tidak boleh mengambil mudah risiko penularan virus super spreader di negara kita. Dan oleh itu, peraturan kuarantin yang ketat di tempat-tempat tertentu akan terus dikuatkuasakan. Tiada siapa dikecualikan daripada peraturan ini dan mana-mana individu yang melanggarnya akan dikenakan hukuman setimpal. Bagi mengurangkan beban rakyat, kerajaan sedang berunding dengan pihak pengilang dan pembekal untuk menurunkan harga pelitup separuh muka. Memandangkan pelitup muka adalah satu barangan keperluan yang saudara-saudari gunakan hampir setiap masa, pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna sedang berunding dengan pihak pengilang dan pembekal untuk menurunkan harga pelitup muka ini. InsyaAllah, jika rundingan ini berhasil, harga pelitup muka akan lebih berpatutan dan ini akan meringankan sedikit beban saudara-saudari sekalian. Kementerian Kesihatan hari ini menerima sumbangan pelbagai peralatan perlindungan kesihatan daripada 14 syarikat dan organisasi. Sumbangan bernilai hampir 5 juta ringgit itu sebagai sokongan kepada kerajaan dan barisan hadapan anggota kesihatan dalam memerangi COVID-19. Sumbangan disampaikan kepada Menteri Kesihatan Datuk Dr. Adham Baba. Antara penyumbangnya syarikat kecantikan L'Oreal Malaysia Sdn Bhd dengan 7,000 set produk kesihatan bernilai 2.5 juta ringgit. Syarikat dari China Nanjing Development Sdn Bhd dan Nanjing Tika Climate Solutions Company Limited dengan sumbangan sistem peralatan perubatan bernilai RM1 juta. Manakala Gabungan Persatuan Alumni Universiti Taiwan Malaysia, Pasukan Sukarelawan Penyelamat Kecemasan dan Perubatan Bakti Malaysia serta Gabungan Dakwah Malaysia menyumbang set peralatan pelindungan diri, pelitup muka dan pelindung muka. Kerajaan Persekutuan tidak bercadang untuk melaksanakan larangan rentas sempadan daerah
di Kedah. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, kawalan pergerakan hanya dilakukan secara lokaliti dan melibatkan daerah yang mencatatkan kes penularan COVID-19 yang tinggi sahaja. Di situ berlaku banyak COVID positif, kita lock kawasan tersebut saja. Kita tak lock seluruh negeri Kedah, seluruh daerah lain. Sebab daerah lain masih hijau. Tidak ada kes di daerah lain, kenapa kita kena tutup daerah lain. Tapi untuk kawasan Aman Jaya tu, memang kita lock, tak benarkan penduduk di situ keluar. Ada lebih kurang 22,000 lebih penduduk di kawasan itu tidak dibenarkan keluar, dan orang dari luar pun tak dibenarkan masuk. Beliau mengulas cadangan Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Mat Nor agar larangan rentas daerah dilaksanakan di seluruh negeri susulan penularan kluster tawar. Terdahulu Datuk Seri Ismail Sabri yang juga Menteri Pertahanan menyempurnakan Majlis Graduasi Kursus Maktab Pertahanan Angkatan Tentera MPAT Siri 40 2020 di Putrajaya. Kes positif COVID-19 kembali mencatat 2 angka dengan 10 kes, iaitu 8 kes import dan 2 kes penularan dalam negara berbanding 5 kes semalam. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dalam satu kenyataan memaklumkan kes import yang mendapat jangkitan di luar negara melibatkan seorang warga negara dan 7 bukan warga negara masing-masing India, Indonesia dan Filipina. Daripada 2 kes penularan dalam negara, 1 kes melibatkan warga negara yang dikesan di Kedah daripada saringan bergejala, manakala kes bukan warga negara dikesan di Selangor iaitu kes saringan tahanan pendatang asing tanpa izin di Depot Tahanan Imigresen DTI Bukit Jalil. Ini menjadikan angka kes positif di Malaysia sebanyak 9,306 kes dengan jumlah kes aktif dengan keboleh jangkitan 151 kes. Selain itu, terdapat 36 kes yang telah pulih dengan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya adalah sebanyak 9,030 kes atau 97% daripada jumlah keseluruhan kes. Tiada pertambahan kematian berkaitan COVID-19 dan angka kumulatif kematian adalah kekal 125 kes atau 1.34%. Berikut status terkini COVID-19 dalam negara dan diikuti data kes positif harian mengikut negeri-negeri. Berbangga untuk berjasa, berdiri gagah untuk negara terus menerajui bersama anak bangsa yang tabah berusaha menyingkap lembaran baru dengan inovasi dan azam digenggam buat seluruh warganya. Inilah cara Malaysia mencapai kegemilangan. Bersama kita terus menerajui. Selamat Hari Kebangsaan. Perjuangan bersama Allahyarham Lieutenant Adnan Saidi menentang tentera Jepun di Singapura masih segar dalam ingatannya. Pada usia 99 tahun, Prebet Ujang Mormin dipercayai satu-satunya veteran Perang Dunia Kedua yang masih hidup di negara ini. Meski sudah di mamah usia, beliau yang mesra disapa Tok Ujang masih mampu mengingati detik-detik tragedi pertempuran dengan Jepun itu meski selepas 78 tahun berlalu. Ikuti laporan wartawan Atika Ismail. Pertempuran di Bukit Candu pada 14 Februari 1942 menyaksikan Lieutenant Adnan gugur di medan perang. Prebet Ujang yang mempertahan kubu di Bukit Cermin ketika itu mengalami kecederaan akibat letupan dan serpihan meriam musuh. Dilahirkan di Rembau Negeri Sembilan, beliau ialah anak Melayu pertama yang diserap ke Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja ketika Perang Dunia Kedua.
Dalam usia menghampiri 1 abad, Tok Ujang kini sudah mengalami masalah pendengaran dan pertuturan. Namun apabila ditanya mengenai perjalanan hidupnya ketika mempertahankan tanah air, beliau menceritakannya dengan bersemangat kepada kami. Kita duduk situ bukan kemah, bukan apa. Tak ada kemah. Duduk dalam lubang lah. Pelindung diri. Satu malam, kita pun tak tahu. Ni meja ini panggil kita orang semua berkumpul. Dia panggil, lampu dia pasang. Lepas tu dia ceritalah, dia kata kita dah kalah. Dia pun menang. Pengorbanan Tok Ujang diperakui kerajaan Britain yang mengurniakan War Medal dan Pacific Star untuk perkhidmatannya antara tahun 1939 hingga 1945. Mengimbas kembali detiknya pulang ke kampung halaman setelah menggadai nyawa bertempur dengan tentera Jepun, Tok Ujang berkata beliau menaiki kereta api tidak berbumbung selama 2 hari 2 malam. Sampai Rembau, kita ketutut lah di Rembau. Apa nak kita ada balik kampung. Masa tu longang. Nama lalu seorang orang kita Melayu naik basikal. Panggil dia minta hantar ke kampung Kundu. Naik basikal tu dengan selamat sampai ke rumah. Naik basikal ni sambutan saudara kita, mak bapak kita tak boleh cakap lah. Dia sambut kita tu tak boleh cakap lah. Menangis lah. Tok Ujang sempat menunjukkan parut luka di jarinya kesan daripada perang. Beberapa keping gambar turut dikongsi kepada kami. Dia selendang senang pang tu. Dia kena bat senang pang tu. Pocah. Dia lagi ni magang lagi. Bat senang pang. Tak ada. Pantang undur sebelum berjuang bermati-matian. Selaku askar Melayu, Tok Ujang menjadi sosok nyata jerih perih perjuangan prajurit tanah air mempertahan kedaulatan negara daripada penjajah. Nasihat Tok Ujang kepada generasi muda, lakukanlah sesuatu yang bermakna untuk negara mengikut minat dan keupayaan. Atika Ismail, Berita RTM. Banyak cara untuk kita, anak watan, menzahirkan semangat Hari Kebangsaan. Di Alor Star Kedah, Pertubuhan Sunsheng menyemarakkannya dengan hiasan yang melambangkan kecintaan kepada negara. Ahli kelab itu membina replika logo sambutan tahun ini setinggi 5 meter. Hiasan melibatkan logo sambutan serta jalur gemilang dihasilkan 6 sukarelawan pertubuhan sejak bulan lepas. Ia menggunakan barangan terpakai termasuk kayu dan besi dengan peruntukan sebanyak RM500. Kita bersamalah dengan objektif Hari Kemerdekaan tiap-tiap tahun. Kita mula dari 2009. Lepas itu tiap-tiap tahun kita ikut juga dengan tengok tujuan dengan objektif Malaysia. Hiasan halaman Hari Kebangsaan 2020 ini dirasmikan Exco Negeri Dr. Robert Ling Kui Yi. Katanya semangat kecintaan kepada negara boleh dizahirkan melalui pelbagai cara dan tidak semestinya memerlukan kos yang tinggi. Budaya Motek menyeru konvoi bermotosikal agar membantu usaha kementerian mempromosikan pelancongan domestik menerusi penciptaan kandungan untuk media sosial ketika berkunjung ke kawasan pelancongan. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, peserta aktiviti konvoi bermotosikal yang meneroka dan menjelajah destinasi pelancongan mampu menjadi duta kecil Motek
untuk mempromosikan tempat pelancongan, makanan popular dan warisan seni budaya tanah air. Beliau berkata demikian pada Majlis Pelepasan Konvoi Semarak Merdeka sempena mempromosikan pelancongan domestik dan Bulan Kebangsaan 2020 di Pusat Pelancongan Malaysia Matic. 91 penunggang motosikal berkuasa tinggi daripada Kelab Permotoran Fast Bikes Club dan Reappear MC seluruh negara berkonvoi ke 3 daerah di Melaka selama 3 hari hingga 30 Ogos ini bagi menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan dan mempromosikan destinasi pelancongan domestik. Antara lokasi persinggahan konvoi ialah Balai Cerap Al-Khawarizmi, Pusat Konservasi Penyu Padang Kemunting di Masjid Tanah serta Sungai Kesang di Jasin. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menyasarkan 85% daftar pemilih biasa keluar menunaikan tanggungjawab masing-masing esok berbanding sasaran 70% sebelum ini. Pengerusinya Datuk Abdul Ghani Saleh turut mengharapkan keputusan rasmi PRK Don Slim bakal diketahui selewat-lewatnya pukul 9 malam. Ya, saya berharap angka ini meningkat. Sebab PRK ini sepatutnya dia meningkat. Kalau tanya saya amat berharap dia naik sampai 85%. Ya, saya berharap. Sebab apa? Di sini keadaan dia aman, keadaannya tidak jam, ya. Masyarakat pun masyarakat kampung dan banyak pengundi-pengundi kan terdiri daripada masyarakat Felda. Bercakap dalam sidang media di Dewan Seri Tanjung, Majlis Daerah Tanjung Malim, Datuk Abdul Ghani menyatakan berpuas hati dengan persiapan serta persediaan hari pengundian esok yang disifatkan pada tahap optimum. Seramai 689 petugas SPR akan bertugas memastikan proses pengundian lancar. PAS bersedia menggunakan logo Barisan Nasional BN dalam pilihan raya umum Dun Sabah pada 26 September ini. Jelas Presiden Parti itu Datuk Seri Abdul Hadi Awang tiada masalah untuk menggunakan logo BN yang merupakan rakan parti dalam muafakat nasional selain pernah menggunakan lambang lain ketika PAS bersama perikatan. PAS akan turut menghantar calonnya untuk bertanding namun jumlah kerusi bergantung kepada hasil perbincangan bersama Perikatan Nasional. Itu terpulang kepada keputusan yang dibuat. Kalau keputusan simbol masing-masing, simbol masing-masing. Kerana saya dipahamkan ada parti Sabah nak buat simbol dia sendiri. Itu pulang. Kita tak ada masalah. Nak pakai simbol masing-masing boleh. Untuk apa? Ia terbuka ya. Nak pakai simbol Perikatan Nasional pun boleh. Beliau mengulas perkara itu selepas menyampaikan kuliah duha di Masjid Rusila, Marang. Menteri Kejuraya Datuk Seri Fadilah Yusof mengesahkan terdapat 4 projek rundingan terus di bawah kementeriannya yang diluluskan sewaktu pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan PH. Bagaimanapun katanya, status projek yang telah diberikan kelulusan untuk rundingan terus itu ada yang belum dikeluarkan surat tawaran dan masih dalam perundingan. Antara projek yang terlibat dalam rundingan terus ialah Sarawak-Sabah Link Road Fasa 1 bernilai 1.2 bilion ringgit, 2 pakej Central Spine Road pakej 4A dan 4B bernilai 808.8 juta ringgit, 2 projek Sekolah Daif di Sarawak bernilai 27.1 juta ringgit dan 2 jambatan Baram dan Lubuk Antu di Sarawak bernilai 9 juta ringgit.
Menurut beliau, 2 projek melibatkan 2 jambatan di Baram dan Lubuk Antu telah dikeluarkan surat niat dan telah dirujuk semula kepada Kementerian Keuangan untuk pembatalan dan penilaian semula supaya tender terbuka ditawarkan. Menurut beliau, Kementerian Kerja Raya di bawah Kerajaan Perikatan Nasional konsisten dalam menghormati keputusan yang telah dibuat oleh Kerajaan PH seperti penamatan perjanjian rakan pelaksana projek Pen Borneo. Pengubahsuaian skim rondaan sukarela, taska Jenius Perpaduan dan Tabika Perpaduan. 3 perkara itu menjadi fokus penjenamaan semula kawasan rukun tetangga KRT. Menteri Perpaduan Negara Datuk Halimah Sadiq yakin langkah meremajakan KRT dengan manifestasi perpaduan lebih mantap dapat menarik minat pelbagai golongan masyarakat. Ketika ini terdapat 8,274 KRT berdaftar di seluruh negara, namun 974 daripadanya dikesan tidak aktif dalam komuniti. Tapi untuk tahun depan kita nak lebih mantapkan lagi. Kerana sebelum ni bila kita buat penilaian on KRT, kita based on berapa banyak program dia buat, berapa aktif dia melaksanakan aktiviti dia, bagaimana perhubungan dia dengan masyarakat tempatan. Tapi kali ini kita nak tambah baikkan lagi dari segi penilaian, to be fair dari segi penilaian, dan kerana itu kita akan perkenalkan star rating for next year. Beliau ditemui selepas program perhimpunan bulanan dan pelancaran kempen pembudayaan norma baharu pasca COVID-19 peringkat Kementerian Perpaduan Negara di Putrajaya. Amanah Saham Nasional Berhad mengumumkan agihan dividen berjumlah 4 sen seunit bagi unit amanah harga tetap Amanah Saham Malaysia 2 Wawasan. Syarikat Pengurusan Unit Amanah Milik Penuh Permodalan Nasional Berhad PNB menjelaskan agihan pendapatan berjumlah 907.3 juta ringgit itu akan memanfaatkan lebih 890,000 pemegang unitnya. PNB dalam satu kenyataan berkata kadar dividen 4 sen seunit itu kekal kompetitif di sebalik prestasi pasaran saham yang mencabar dipengaruhi COVID-19. Agihan tersebut turut mengatasi penanda aras pulangan purata deposit tetap 12 bulan Maybank pada kadar 2.61% sebanyak 139 mata asas bagi tahun kewangan semasa sehingga 26 Ogos 2020. Semua urus niaga bagi ASM 2 Wawasan ditangguh buat sementara bermula semalam hingga 31 Ogos ini bagi tujuan pengiraan pengagihan pendapatan. Pemegang unit boleh mengemas kini akaun sama ada melalui portal ASNB, aplikasi mudah alih My ASNB, cawangan dan ejen ASNB seluruh negara bermula 1 September ini. Prosiding pendengaran permohonan perintah melarang Petro Saudi International Limited PSI memindahkan wang $340 juta atau 1.45 bilion ringgit berkaitan dana 1MDB yang disimpan di Britain ditangguhkan kepada 15 September ini. Penangguhan itu dibuat Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Muhammad Nazlan Ghazali selepas dimaklumkan pihak pendakwaan bahawa proses menguatkuasa perintah pembukuan sementara di Mahkamah Britain belum dapat dilaksanakan. Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Izzat Fauzan berkata terdapat masalah mendaftarkan perintah itu di Mahkamah Britain. Perkara itu dimaklumkan kepada pihaknya oleh Agensi Jenayah Kebangsaan NCA Britain melalui email bertarikh 21 Ogos lalu. Bagaimanapun terdapat keperluan mendesak untuk mempercepatkan pendengaran permohonan itu. Ini atas alasan jika masalah tersebut berlanjutan, wang tersebut akan hilang dan keadaan itu akan menjejaskan proses pendakwaan. Selepas berehat hampir 6 bulan, saingan Liga Super malam ini menyaksikan JDT Melaka United dan UiTM mengutip 3 mata penuh di tempat lawan. Johor Darul Takzim, JDT mengukuhkan cengkama di tangga teratas Liga Super selepas menewaskan Pahang 3-2 di Stadium Darul Makmur.
Manakala Melaka United mengecewakan tuan rumah Perak 1-0 di Stadium Ipoh. Turut mengutip tiga mata, UiTM FC yang menumpaskan Felda United juga dengan keputusan 1-0 di Stadium Tun Abdul Razak Jengka. JDT memimpin Liga Super dengan 13 mata hasil daripada 5 perlawanan. Melaka pula sedikit lega selepas berjaya keluar dari zon penyingkiran naik ke tangga keempat mengumpul 6 mata. Meski tanpa kehadiran penonton Liga Sepak Takraw STL 2020 yang akan berlangsung pada 1 hingga 8 September ini di Stadium Titi Wangsa, dijangka berlangsung sengit. Jelas timbalan Presiden Persatuan Sepak Takraw Malaysia PSM Datuk Akramuddin Abdul Aziz, penganjuran tahun ini sememangnya berbeza akibat COVID-19. Kali ini tiada lagi penampilan import. Sebaliknya, PSM memutuskan semua pasukan harus mengetengahkan bakat muda tempatan dan mereka tetap bertanding dengan format 3 division. Untuk Division 1, pada awalnya kita ada 10 pasukan yang menyertainya. Tapi oleh kerana masalah COVID dan sebagainya, hanya 8 pasukan saja yang menyertai dan kita bahagikan kepada 2 kumpulan. Yang mana Johan dan M. Johan setiap kumpulan akan pergi ke separuh akhir dan manakala yang menang akan pergi ke peringkat akhir. Itu untuk Division 1. Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis memperkenalkan jersey baru musim 2020 Li-Ning di Ibu Negara. Berita tengah malam berakhir di sini. Kekal setia bersama berita RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai. Terus patuhi SOP mencegah COVID-19. Dan sama-sama kita semarakkan sambutan Hari Kebangsaan dengan mengibarkan jalur gemilang. Saya Azizi Harun. Assalamualaikum dan selamat malam.